Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera kepada semua murid-murid darjah 3. Baik, petang ini kita akan sambung dengan mata pelajaran pendidikan Tauhid. Mata pelajaran pendidikan Tauhid. Boleh buka muka surat 29. 29 Pada pelajaran yang lepas, kita sudah belajar berkenaan dengan kitab-kitab Allah. Ada 4 dan diterima kepada Nabi ini. 4 Nabi ini yang menerima kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Ini semua kita dah belajar pada minggu lepas. Jadi pada minggu ini kita akan sambung pada penyataan-penyataan yang diberikan di sini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Apakah yang dinyatakan di sini, kita akan sama-sama bincangkan. Sudah sedia semua? Buka kitab muka surat 29 dan sediakan pensel dan pembaris untuk awak gariskan. Okey, baik. Kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya. 1. Wahyu Allah diturunkan kepada Rasul-Rasulnya dalam bentuk kitab dan suhuf. Allah telah menurunkan 4 buah kitab, iaitu yang pertama Zabur, Taurat, Injil, dan yang keempat Al-Quran sehinggalah kini. 3. Kitab-kitab ini mengajar manusia bagaimana untuk mengenal Allah sebagai pencipta alam yang maha agung dan cara-cara mengesakannya. Yang keempat, secara umum kitab-kitab ini mengandungi kata-kata hikmah, nasihat, ajaran syariah, hukum dan panduan hidup, meliputi cara ibadah dan berhubung sesama manusia. Okey, di sini saya minta awak gariskan kitab ini mengandungi kata-kata hikmah. Gariskan di sini. Tuliskan 1 dan bulatkan. Kemudian gariskan di sini nasihat. Tuliskan 2 menggunakan pensil. Kemudian gariskan lagi ajaran syariat. Tulis 3, bulatkan. Kemudian garis lagi hukum. Tuliskan 4, bulatkan. Dan gariskan juga panduan hidup. Dan tulis 5. Okey, yang nombor-nombor ni adalah kandungan-kandungan yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah. Yang 5 ni adalah kandungan yang terdapat di dalam kitab Allah. Dalam kitab Allah tu ada apa? Dalam kitab Allah tu mengandungi kata-kata hikmah, mengandungi nasihat, mengandungi ajaran syariat, mengandungi hukum, dan juga mengandungi panduan hidup, meliputi cara beribadah dan berhubungan sesama manusia. Yang kelima, kesemua kitab mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Semua kitab, 4 kitab tadi mempunyai kemuliaan di sisi Allah. Yang keenam, kitab Zabur, Taurat dan Injil diturunkan keseluruhannya
serentak. 3 kitab ni 1, 2, 3 diturunkan secara serentak, bersama. Serentak atau bersama, saing-saing. Manakala kitab Al-Quran pula diturunkan berperingkat-peringkat. Al-Quran yang tebal dekat rumah awak tu, dekat sekolah yang awak selalu baca tu, diturunkan sikit-sikit ayatnya. Kemudian dikumpulkan menjadi sebuah Al-Quran. Nombor 7, kitab-kitab yang diturunkan kepada Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul adalah sebagai bukti kenabian dan kerasulan. Jadi keempat-empat kitab ni diturunkan oleh Allah kepada semua umat. Diturunkan oleh Allah kepada semua umat. Kitab Zabur diturunkan pada zaman Nabi Daud, diterima oleh Nabi Daud. Kemudian kitab Taurat diterima oleh Nabi Musa. Kitab Injil pula diterima oleh Nabi Isa. 3 kitab ni dia turun, Zabur diturun serentak. Ayatnya diturun serentak kepada Nabi Daud. Ayatnya turun secara terus semua sekali kepada Nabi Daud. Taurat juga kitabnya turun terus semua sekali kepada Nabi Musa. Injil juga kitabnya turun semua sekali sahaja diturun kepada Nabi Isa. Al-Quran pula tidak sama dengan 3 kitab ini. Al-Quran yang tebal tu ayatnya turun secara berperingkat-peringkat. Dalam Al-Quran ada 30 juzuk. Dia turun berperingkat-peringkat. Contoh. Peringkat pertama dia turun juzuk 1 dan 2 dan 3 saja. Kemudian peringkat kedua juzuk 4, 5, 6. Peringkat ketiga diturun pula sambungan seterusnya 7, 8, 9. Dia tak seperti 3 kitab ini yang turun sekali je. Sekali turun terus kepada Nabi Daud. Sekali turun terus kepada Nabi Musa. Sekali turun terus kepada Nabi Isa. Manakala Al-Quran tidak. Al-Quran diturun kepada Nabi Muhammad tetapi secara berperingkat-peringkat, tidak sekaligus. Kemudian kitab yang 3 ini dia telah diubah-ubah di dalamnya. Kitab yang 3 ini dia tidak kekal ayatnya, tidak kekal isinya, dan dia telah diubah-ubah sehingga kini banyak yang telah diubah di dalamnya. Manakala Al-Quran daripada zaman Nabi Muhammad SAW sehinggalah tahun 2021 ini, Al-Quran kitabnya masih tidak berubah. Ayat Al-Qurannya masih tidak berubah sedikit pun. Malah Allah berkata Al-Quran tu akan bertahan sehingga hari kiamat. Ini untuk pengetahuan murid darjah 3. Seluruh manusia dan jin hingga hari kiamat. Ni umat yang menerima Al-Quran. Umat yang menerima Al-Quran. Umat ni maksudnya kaum yang menerima Al-Quran adalah seluruh manusia dan jin sehingga ke hari kiamat. Lepas hari kiamat Al-Quran dah tak ada lah. Ini kitab yang 3 ni hanya umat Bani Israel saja yang terima. Taurat pula umat Bani Israel juga sahaja yang menerima. Injil pun sama juga, hanya umat Bani Israel sahaja yang menggunakan kitab-kitab ini. Manakala seluruh manusia dan jin hingga hari kiamat menggunakan Al-Quran. Hari ini pun kita menggunakan Al-Quran.
Tidak kita menggunakan Zabur, Taurat dan Injil, kerana bila kita menggunakan Zabur, Taurat dan Injil, maka kita ni seumpama umat Bani Israel. Jadi kita tidak menggunakan tiga-tiga kitab ini. Okey, baik murid-murid, kita sudah pun selesai untuk pelajaran kitab-kitab Allah. Okey, kita sudah selesai untuk pelajaran kitab-kitab Allah ataupun penerangan tentang pelajaran kitab-kitab Allah. Kita pergi kepada soalan. Sediakan buku tulis dan juga pensel. Soalan pertama. Soalan pertama, tuliskan 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Tuliskan 4 kitab yang diturunkan oleh Allah. Soalan kedua, apakah kandungan yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah? Apakah kandungan yang terdapat di dalam kitab-kitab Allah? Soalan ketiga, kitab apakah yang diturunkan secara berperingkat-peringkat? Kitab apakah yang diturunkan secara berperingkat-peringkat? Alhamdulillah, selesai 3 soalan dan selesai kita punya penerangan berkenaan dengan kitab-kitab Allah. Maka dengan ini tamatlah untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi murid-murid. Bye-bye.